Saya pernah terima satu SMS daripada satu kak. SMS yang dia pakai kat saya tu, dia kata, kak tak larat dah nak buat dosa kat abang, dia kata. Abang tu laki dia lah. Oh, sampai tak larat dah buat dosa. Sebelum ni larat lah. Tak larat dah. Kak dah tak larat dah nak buat dosa dengan abang. Ustaz tolong kak, Ustaz. Ustaz tolong bagi tahu kat abang, kak tak suka benda ni. Dia SMS kat saya. Dia ingat saya kenal lelaki dia. Lepas tu saya SMS balik. Saya kata, siapa lelaki kak? Dia balas balik. Lah, ingat kau Ustaz kenal. Saya tak kenal. Dia tak larat buat dosa. Dia tak larat buat dosa dah, dia kata. Subhanallah. Murid kepada Zunnun Al-Misri macam tu. Saya pendekkan kisah. Sampai satu, dia berjalan-jalan menangis nak cari hidayah. Saya nak bawa kita faham, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Allah tak bagi rahman, Allah tak ampun kita, ke mana hidup kita. Maka murid Zunnun Al-Misri ini duduk di satu kawasan, di belakang tu ada rumah. Tengah-tengah dia duduk merenung nasib dia, tiba-tiba dia dengar ada orang berkelahi dalam rumah tu. Dia pun beri sikit perhatian. Rupanya satu ibu sedang marah satu anak kecil. Lebih kurang anak tu rulam dalam 7-8 tahun. Tengah marah. Mak dia kata, hang keluar daripada rumah ni, hang tak guna punya orang. Mak dia tolak kepala dia. Halau keluar daripada pintu rumah. Tutup pintu rumah. Budak ni, bila mak dia buat lagu tu, dia baru 7 ke 8 tahun. Dia kata, ya ummah, wailatani ya ummah, celakalah aku wahai ummah. Siapakah akan buka pintu dia kepada aku kalau kau menutup pintu pada aku, mak? Dia duduk pusing rumah dia. Dia panggil ikut tingkap, dia panggil ikut celah-celah pintu. Mak, siapa akan buka pintu kat aku kalau hang tutup pintu hang, mak? Mak, siapa akan peluk dan kasih aku kalau hang telah buang kasih hang dan buang pelukan daripada aku, mak? Mak, siapakah akan bertanya keadaan aku, sakit aku, makan aku, minum aku, kalau hang dah berpaling muka daripada aku, mak? Mak, bumbung siapakah akan aku tumpang kalau hang buang aku daripada bumbung hang? Mak, nasib aku bagaimana kalau hang buang aku? Dia menangis, dia letak pipi dia ke lantai. Mak ni tak boleh tahan. Habis anak, jahat macam mana pun, anak. Dia buka pintu, dia peluk anak dia. Dia kata, mak manalah nak buang anak, tapi anakku, hang bersalah anakku. Hang kena sedar bahawa hang salah. Aku yang mengandung hang, aku yang bela hang. Hang tadi sebut aku tutup pintu, sekarang aku buka pintu. Hang sebut tak ada orang nak peluk hang, aku peluk hang wahai anakku. Murid kepada Zunnun Al-Misri, dia tengok kejadian itu panjang, saya pendekkan. Dia tengok baru dia tahu. Inilah hubungan Allah dengan pencipta makhluknya. Inilah Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Allah tak mau memberi rahmat dan ampun pada kita, Tuhan mana yang boleh bagi rahmat dan ampun dalam hidup ini? Adam alaihi salam faham benda itu. Dia menangis terisak-isak. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau hang tak rahmati kami, hang tak ampun kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Aku akan jadi orang yang sangat rugi, ya Allah. Pintu langit mana tak terbuka bila hamba membaca daripada hati doa ni. Tapi sayang, tengok nah. Yang kata kena indahnya agama ni, kalau kita mau kembali kepada Quran, orang tak baca doa ni. Orang baca apa? Tu benar ya Allah, tu benar sangat. Adam buat salah besar, dia tak kata tu benar ya Allah. Apa dia kata? Rabbana zalamna anfusana. Apabila kita kata kepada orang, kalau kita rasa bersalah, kita rasa berdosa, bacalah doa Adam ni. Ini daripada Quran. Tu benar ya Allah, itu bukan daripada Quran, tu karangan satu orang. Adakah bahasa kita salah? Tak salah, itulah track jalan dia. Orang tanya kat kita, awak kalau tak baca doa tu, baca doa lain, salah kah? Tengok, dia yang khilaf dengan jalan yang sebenar. Pasal jiwa kita bukan jiwa yang hanif. Ikhwatu mu'minin a'azzakumullah. Hampa boleh faham kah? Kau ustaz faham seorang-seorang?
Jadi nak dapat rasa tu, kita kena duduk atas jalan yang betul. Cara faham tu kena bagi betul, barulah tidak wujud perbalahan di antara kita. Saya rasa cukup dekat tu. Kita buka soal jawab. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanya yang saya tahulah. Yang saya tak tahu jangan tanya. Ada soalan nak tanya? Boleh SMS 019 4800048031. Nombor handset, bukan nombor akaun. Nombor handset. Ada soalan boleh tanya. Silakan. Ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. Budak ni baguslah dia. Tanya. Ya, Umar. Boleh saya tanya soalan? Boleh, Umar. Silakan. Maulud Nabi ada kata ada? Oh, ya. Satu saja. Ha? Satu saja. Ada soalan lain? Ada? Ada. Kenapa perempuan tak boleh sembahyang jenazah? Lagi? Ada lagi? Dua saja. Terima kasih. Boleh duduk. Allahu Akbar. Soalan dia high class tu. Jangan buat pasal. Soalan yang pertama Ustaz jawab dulu. Kenapa perempuan tak boleh sembahyang jenazah? Kenapa perempuan tak boleh sembahyang jenazah? Soalan dia kita tanya balik. Siapa yang halang perempuan sembahyang jenazah? Tidak ada halangan. Bahkan hadis jelas Aisyah sembahyang jenazah. Yang tak bagi perempuan sembahyang jenazah ni orang Melayu je. Kita pergi Mekah, orang perempuan sembahyang jenazah. Di Madinah, orang perempuan sembahyang jenazah. Di negara Arab, orang perempuan sembahyang jenazah. Dalam agama tak ada larangan. Cuma orang Melayu je faham, ini fardu ni untuk orang lelaki, bukan untuk orang perempuan. Nas agama, orang perempuan boleh sembahyang jenazah. Pakai tutup aurat macam biasa. Sembahyang macam orang jantan, duduk di belakang. Takbir, Allahu Akbar. Angkat tangan, Allahu Akbar. Baca Fatihah. Lepas tu mulut kata Allahu Akbar. Tangan tu sangkat dah. Sunat angkat tangan takbir mula aja. Lepas tu tangan tu sangkat dah. Mulut aja kata Allahu Akbar. Baca selawat. Lepas tu mulut kata Allahu Akbar. Baca doa dekat mayat. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau kita tak apa panjang, hak pendek ulang Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Lepas tu takbir keempat, Allahu Akbar, tangan tak angkat, mulut aja. Masuk takbir keempat tu saya baca apa? Bagi salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Perempuan boleh sembahyang jenazah. Hanya sebahagian daripada masyarakat rumpun Melayu tak bagi sembahyang jenazah sebab dia faham kata ini tak ada kena mengena dengan kaum wanita. Tetapi salah. Sebab apa? Sebab pahala yang ada dalam sembahyang jenazah itu satu qiraat. Allahu Akbar, satu qiraat. Sekecil-kecil satu qiraat besar mana? Allahu Akbar. Jawab soalan duduk tak seronok. Satu qiraat besar mana? Sekecil-kecil satu qiraat. Mithlu Jabal Uhud. Jabal Uhud tu kalau kita pergi timbang kati berat mana? Tak ada kati. Akhi Abdullah bin Mas'ud
Dia bertanya kepada sahabat, apakah kelebihan sembahyang jenazah? Dia kata, kalau kita sembahyang dapat 1 qiraat, kita ikut sampai atas kubur dapat 2 qiraat. Apa dia buat? Dia tampak muka dia, Allahu Akbar. Dia menangis. Ya Allah, aku telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Ya Allah, aku telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Cuba bayang, kita ada satu dosa kita buat. Di hari akhirat ditimbang. Mizan ni tempat menimbang. Letak dosa kita seberat dunia dan seisinya. Ambil kelebihan sembahyang jenazah, bubuh di sebelah. Allahu Akbar. Apa nasib kita pada hari itu? Besar tawaran Allah. Tiba-tiba kita kata tawaran ni orang perempuan tak boleh ambil. Mana dalil kita? Kita kata perempuan jangan sembahyang jenazah. Nabi kata pi sembahyang, kita kata jangan sembahyang. Who are you, man? Ni yara. Hang siapa? Hang siapa? Nahi, kabi-kabi nahi. Perempuan boleh sembahyang jenazah. Maka perempuan yang mengaji kena pecah buyung ini. Kalau tidak dipecah buyung, mana akan dapat sagunya. Pecah tradisi ini. Ada jenazah, pakai pakaian elok-elok. Pakai pakaian elok-elok. Sentiasa ada yang sembahyang, pakai elok-elok. Sembahyang jenazah di belakang Allah. Kalau orang kata jangan sembahyang, pasal apa jangan? Kami mau 2 qiraat, kami mau 1 qiraat. Habis tak ada 1 qiraat. Apa dia? Sembahyang dapat 1 qiraat, sekecil qiraat seberat Jabal Uhud. Kalau qiraat tu besar, berganda-ganda daripada Jabal Uhud. Tapi sayang, mereka sembahyang jenazah, mereka tak mau qiraat, mereka mau englok. Englok RM4 sak mana kau tak rokok berat lagi. Kita tak mau englok, kita mau qiraat. Maka Ustaz jawab kepada Umar tadi, Ya Umar Muallim, maka orang perempuan boleh sembahyang jenazah. 1. Yang kedua kita simpan, tengok SMS. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kena pegang pada Quran, kalau kena pegang pada Quran dan sunnah Nabi, bagaimana dengan mazhab yang berbeza-beza amalannya? Allahu Akbar. Siapa yang tanya ni, barakallahu fika. Allah bagi rahmat pada dia. Sebab apa? Kita ini, pasal itu kita, Ustaz, apa tengah abang ke orang, abang kat sini dah. Ni abang ke orang. Kita kalau orang tanya kita, apa mazhab kamu? Kita jawab, mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawabnya tu. Ustaz ulang lagi sekali. Kalau orang tanya kita, apa mazhab kamu? Kita mesti jawab. Jawapan yang tepat ialah, mazhab saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena itulah jawapan yang paling luas dalam dunia ni. Sebab di dalam Ahlus Sunnah ni ada Abu Hanifah, ada Malik, ada Ahmad, ada Syafi'i. Kalau kita jawab mazhab kita Ahlus Sunnah, semua ulama adalah mazhab kita, ulama kita. Kalau kita jawab mazhab kita Syafi'i, siapa ulama kita? Seorang saja. Maka apabila jawapan kita mazhab kita Ahlus Sunnah, semua ulama yang mereka bercakap sesuatu bab yang mereka lapik dengan riwayat-riwayat yang sahih, maka mazhab itu wajib kita ikuti. Bukan kita ikut mazhabnya, tapi kita ikut dalilnya, hujahnya, alasannya. Apa mazhab kamu? Ahlus Sunnah. Apa maksud Ahlus Sunnah? Semua riwayat yang sahih kami ikut, kerana itu jalan kami nak balik bertemu Allah. Maka tak timbul masalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada yang daif, automatik kita tak ikut. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah ada yang sahih, automatik kita ikut. Kalau dalam mazhab Malik ada yang daif, automatik kita tak ikut. Kalau dalam mazhab Ahmad ada yang sahih, automatik kita ikut. Kita ikut bukan kerana namanya, tetapi kerana pegangan dan alasannya. Boleh faham? Jadi mana ada perbalahan? Tapi kalau saya mazhab Syafi'i, antum mazhab Hanbali, saya tak boleh ikut antum, saya Syafi'i. Antum pegang perempuan tak batal, saya pegang bini batal. Antum pegang bini antum, lepas tu pergi jadi imam, mana saya boleh ikut? Repek punya mazhab.
Itu perbalahan. Tapi kalau saya ahlu sunnah, antum mazhab siapa tak peduli. Saya hanya perlu tanya dalil antum. Antum pegang bini antum kata tak batal. Apa dalil antum? Tiba-tiba sahabat membaca satu hadis yang sahih daripada riwayat-riwayat sekian, maka wajib saya bersamanya. Kenapa? Itu nama dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai bab itu. Boleh nampak? Nampak ustaz kan nampak bab tu? Allahu akbar. Karena itu Imam Syafi'i menyebut seperti yang dinakalkan oleh Ibn Qayyim di dalam kitab The A'lamul Muwaqqi'in. Apa kata Imam Syafi'i? Kullu mas'alatin takallamtu fiha idza sahha al-khabara 'inda ahli an-naqli fa ana raji' fi hayati wa ba'da mamati. Semua babnya aku cakap, tiba-tiba lepas aku mati ke aku hidup, tiba-tiba ada di kalangan yang cerdik pandai tentang hadis ni, mereka jumpa satu riwayat yang lebih sahih daripada apa yang aku cakap, maka aku tarik balik yang aku cakap tak benar, tidak sahih itu. Kembalilah ikut yang sahih masa aku hidup, masa aku mati. Hampa ingat pesan aku elok-elok. Maka tidak timbul, mazhab ini tidak timbul. Bukan tidak timbul kerana dia tidak timbul, tidak timbul kerana kita memahami disiplinnya, kita memahami maksudnya. Boleh faham? Selesai satu masalah. Maulid tak jawab lagi. Jawab SMS dulu. Salam Ustaz. Ya, salam. Ada satu soalan. Ya, mengenai agama Islam yang Allah bahagikan. Macam kita asal Islam, yang bukan Islam macam mana? Kita pun tak minta jadi Islam, mereka pun tak minta jadi kafir. Oh, Syana, dia punya pemikiran ni merentasi sempadan. Alhamdulillah, ni soalan yang bagus. Adakah kita ini special? Ada seorang bukan Islam tanya kat saya. Allahu Akbar, barakallahu fika ya akhi. Ini semua kita kena tahu satu perkara. Ya Umar Muallim, makasih, barakallahu fika wali ahlika wali ummika wali abuka. Allahu Akbar. Satu perkara kita kena sedar, apabila Allah beri kepada kita Islam, Allah memberi kepada kita nikmat. Kita telah mendapat nikmat Allah. Allah beri kepada kita Islam, Allah tak beri pada orang itu Islam. Sebenarnya Allah sedang menguji kita dan menguji orang itu. Allah menguji kita dengan nikmat Islam, Allah uji dia dengan tidak mendapat nikmat Islam. Sama dalam bab Allah uji kawan ini dengan miskin, Allah uji kawan itu dengan kaya. Wa amal insanu iza mabtalahu. Ada insan diuji Allah dengan apa? Dengan wa na'amahu, dengan sedikitnya nikmat. Diibtila dia dengan sedikit rezeki, faqadara alaihi rizquhu, Allah hadkan rezeki dia, maka dia pun tak ada tangan, ya Allah, kenapa bagi rezeki sikit, hang nak hina aku ke? Ada orang ni Allah bagi kaya, orang ni Allah bagi miskin. Apa pandangan kita? Apa yang kita kena? Ya Allah, aku miskin. Tidak. Dia sedang diuji dengan kaya, kita sedang diuji dengan miskin. Allah bagi hamba Allah ni segak. Kat saya dah bagi gelap sikit. Tapi saya segak lagi daripada dia. Mana dia kena uji, saya kena uji. Allah bagi duit kat sahabat ni, Allah bagi baju baru kat sahabat ni. Cantik baju di iron. Apa dia? Ujian Allah. Apa kita nak kata? Allah bagi kecil manis kat sahabat ni, Allah bagi darah tinggi kat sahabat ni, tapi Allah tak bagi kencing manis dan darah tinggi kat sahabat ni. Allah sedang uji sahabat ni. Allah sedang uji sahabat ni. Apa kita nak kata? Apa kita nak kata? Allah bagi Islam pada sahabat ni. Allah bagi Islam pada sahabat ni. Dua-dua diuji oleh Allah. Allah bagi Islam pada orang Islam. Allah tak bagi Islam pada orang bukan Islam. Dua-dua diuji oleh Allah. Siapa orang yang paling baik? Yang paling baik yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang paling baik orang yang tak dapat, orang yang diuji dengan susah, dia syukur dan dia sabar dengan susah.
Orang yang paling baik, orang yang diberi kesenangan, dia bersyukur dan dia sabar dengan kesenangan. Orang yang paling baik, orang yang mencari hidayah Allah. Pasal itu, kita nak kata apa? Pasal itu, ada dalam Islam, bila dapat Islam, boleh tak jadi murtad? Boleh, kalau tak pandai jaga. Orang kafir, ada tak ruang masuk Islam? Ada, kalau dia mencari, di mana Tuhan tak adil? Orang bercerai, orang kahwin kan? Kahwin. Ada satu kawan tak kahwin, dia berkelahi dengan tunang dia. I fed up lah dengan you. I cerai you talak 2. Baru tunang dia bagi talak 2. Kita kata mangkuk, oi, tak cerai lagi, pasal tak angkat nikah. Kenapa cerai dibuat? Kenapa bila ada nikah ada cerai? Kerana cerai itu terkadang-kadang dia menjadi pintu nikmat. Untuk siapa? Untuk wanita yang ditindas. Untuk siapa? Untuk suami yang menjadi mangsa rumah tangga. Ada suami lepas-lepas kahwin jadi bodoh. Masa tak kahwin ahli pidato, berdegar-degar, berkekar-kekar. Macam burung merebuk. Dia kahwin. Bini kata bangun, dia bangun. Bini kata duduk. Bertinggung, tok tampi. Ya Umar Muallim, terima kasih, barakallahu fika. Ya Umar Muallim, terima kasih. Terima kasih. Jadi, adakah orang bercerai itu kesemuanya jahat? Tidak. Kadang-kadang perceraian adalah nikmat. Kenapa nikmat? Duduk tu kena baling terbawih. Ada perempuan mengadu dengan ustaz, belakang saya lebam habis. Pasal apa? Laki baling terpawih. Hak lagi satu laki baling botol susu anak. Hak nalah. Ada satu perempuan, paling syok sekali, satu perempuan ni, dia jumpa ustaz lama, lepas tu tak jumpa balik. Ustaz tanya, apa abang kau? Abang baik, saya bercerai dah. Dia gelak, dia bercerai. Saya bercerai dah. Macam dapat anugerah apa-apa. Saya dah bercerai dah. Jadi kita dengar tu jadi, biar betul kak ni. Kak, macam mana kak bercerai? Alhamdulillah lah ustaz, mungkin berkat doa ustaz. Loh, berkat doa ustaz dia bercerai. Kak, biar betul, saya tak pernah doa orang cerai. Pasal apa ustaz? Alhamdulillah selama hidup dengan jantan ni ustaz, maka hati ulam jantung bila bercerai-cerai kak boleh buat jalan kak sendiri. Kak lega ustaz, apa kak nak bela anak, semua kak boleh buat, seronok macam hilang ketui batu. Rupanya cerai itu nikmat. Allahu Akbar. Demikianlah Allah bagi Islam pada kawan ni. Apa kata Allah dalam surah Al-Qasas? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah sangat mengetahui siapakah yang layak mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu kata, saya tak dapat Islam, kita jawab pada dia, Allah sedang menguji kamu. Carilah Islam, kamu akan dapat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ya. Di bulan Sya'ban, 15 nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Apakah hadis sahih untuk amalan ini? Ya Umar Muallim. Dia tulis Jerman lah. Apa ni? Baca sah? Kedua-dua soalan ni sama. Dua retas ni sama. Nisfu Sya'ban. Apa dia kata? Pada pengakhiran khutbah Jumaat, mengapa imam berdoa bersama makmum? Adakah Nabi pernah berbuat demikian? Soalan pertama. Soalan kedua, wanita haid dan muslim yang tak berwuduk bolehkah baca dan sentuh Quran? Nabi mengharamkan dalam hadis Muslim, bukan surat 1541. Ya. Terima kasih. Siapa nama anda? Sorry. Anda masih bujang? Dah kahwin dah. Allahu Akbar. Potong steam tu ya. Baik.
Soalan tadi, kenapa imam baca khutbah dan makmum disuruh kata amin? Sebenarnya berdasarkan sunnah Rasulullah, hanya imam membaca doa, makmum tak disuruh dikata amin. Makmum hanya memberi fokus, beri tumpuan, dan makmum tak disuruh angkat tangan, hanya menghayati doa. Di akhir kita berselawat pada Nabi, lepas tu kita kata Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Makmum tak payah kata amin. Sebab itu di antara bab tidak disunahkan kata amin, dan tak disunahkan angkat tangan. Imam pun tak sunah angkat tangan, imam hanya sunah angkat jari telunjuk. Kalau imam hanya sunah angkat jari telunjuk, kok mana makmum sunat angkat tangan? Kalau imam sunat angkat tangan, baru makmum kena ikut imam. Ni makmum, imam disuruh angkat jari dah, maka makmum tak sunah angkat apa. Makmum disuruh angkat kepala, tengok, menghayati wajah imam dan doa-doa dia. Itu yang ada. Maka kenapa disuruh berdoa beramai-ramai? Jawapan dia, dari sunnah Nabi tidak disuruh berdoa beramai-ramai dalam khutbah. Hanya makmum menghayati doa yang dibaca oleh khatib, itu saja. Itu daripada sunnah Rasulullah. Bahkan dalam imam-imam kita sebut, kalau khatib itu mengangkat tangan, dua tangan baca doa dalam khutbah, maka sunnah kita mendoakan supaya Allah menghuduhkan kedua tangan dia. Kerana itu tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita haid dan muslim yang tak berwuduk, bolehkah baca dan sentuh Al-Quran? Ini perbahasan para ulama yang begitu panjang. Tapi kesimpulannya ustaz boleh buat, dalil yang melarang kita membaca Quran ketika tidak ada wuduk dan ketika datang halangan ini kepada perempuan, dalil itu tidak kuat. Dalil itu tidak kuat. Seorang muslim ini tidak ada benda boleh menghalang dia menyentuh Quran untuk berbicara dengan Tuhan dia. Tidak ada. Cuma dia masuk bab apa kita, keutamaan saja. Apa dia? Paling baik berwuduk, baca Quran. Itu saja. Paling elok perempuan itu berhenti dia punya datang, mandi, baru pegang Quran, baru dia baca. Itu paling baik. Tetapi macam mana perempuannya hafaz Quran, hafizah, dia hafaz Quran. Para hufaz dan para hafizah, dia pun hafaz Quran. Dia nak baca macam mana? Ketika datang halangan seperti ini, dia boleh baca Quran. Dia boleh sentuh Quran walaupun ada halangan. Kalau seminggu terhalang, seminggu tak baca Quran, dia kena pergi masuk mahatafi balik. Hilang. Kita lam yakuni pun duk hilang, baca lam yakuni tak tahu keluar lakum dinukum. Ni lam apa pula ni? Tambahlah orang hafaz Quran. Antum di Pakistan, semua para hafizah ketika datang halangan ini, mereka mengajak Quran macam biasa. Macam biasa. Tak ada masalah. Jadi ustaz katakan, ini adalah khilaf para ulama, tetapi akhirnya kita buat kesimpulan, keutamaan saja. Ambil wudu, baca Quran. Itu best lah. Tapi kalau sebaliknya, bila ayat kita penuh, dia memang macam tu, time kita nak pakai penuh. Time tak pakai tak penuh. Anak baru nak mandi, bini pula nak basuh pampers, time tu bini pula kata tadi tak mau ambil wuduk. Time tu boleh tak kita duduk pegang Quran tanpa wuduk? Para ulama tidak melarang. Tidak melarang. Nas-nasnya melarang tidak sampai pada martabat yang kuat. Itu yang ada dalam perbahasan para ulama. Termasuk juga orang perempuan yang datang ini nak masuk masjid. Silakan. Dia boleh masuk masjid dengan dia jaga adab paling besar apa dia? Dia tak boleh sembahyang. Yang kedua, darah tak dibenarkan titik di atas kapet-kapet najis orang nak sembahyang. Dia boleh, orang putih kata, make sure perkara ni tidak ada halangan yang besar menghalang dia untuk dengar kuliah-kuliah dan apa-apa. Itu yang dibahas oleh para ulama. Ini saya tidak faham. Apakah dia maksud hadis hadis ini mengharamkan orang perempuan baca Quran dalam haid ke apa? Itu saya tidak faham apa makna hadis itu. Wallahu a'lam. Soalan heavy metal ni kita tinggal last sekali. Hai, tanya juga. Ustaz, ya saya. Ada sebuah hadis Nabi
sebut begini, ada manusia yang amalan semasa hidupnya adalah amalan ahli syurga, tapi bila dia mati dia dilempar ke dalam neraka. Ada manusia amalan semasa hidupnya ahli neraka, tapi bila dia mati dia masuk syurga. Ustaz tolong jelaskan. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Ustaz pun tak faham dengan hadis ni, tapi apa yang Ustaz faham, hadis tu nak menyebut dua perkara. Yang pertama, apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz tidak diketahui oleh manusia. Itu satu yang kita faham daripada hadis itu. Apa dia? Rezekinya, ajalnya, tak tahu. Pasal itu bila Nabi olah hadis tu, Nabi kata apa? Allah permudahkan kamu mengikut kerja buat kamu. Tapi kita tak tahu, kita dengan neraka ni sejengkai ke, kita dengan syurga ni sejengkai? Wallahu alam, tidak tahu. Tak tahu. Tapi Allah permudahkan mengikut apa yang kita mahu. Kita nak semayang, Allah bagi mudah. Bila kita bangun nak semayang, jalan kita jalan sunnah Rasulullah, kita akan sampai kepada sunnah Rasulullah. Itu satu hadis itu nak berbicara soal hidup kita ni 100%. Umbun-umbun kepala kita ni Tuhan yang cekap, dia kontrol. Kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada kederat, tidak ada kemampuan. Allahumma inni ashku ilaika inni, ya Allah, aku mengaku ke hang aku lemah ya Allah, aku tak ada kekuatan. Itu hadis tu nak bagi tahu. Riang kita, ilmu kita, apa yang kita ada ni, kalau kita padu ke semua nak bina hidup tanpa bergantung pada Tuhan, rebah kita. Itu yang pertama. Pasal apa? Semua bergantung pemberian Allah. Umur, rezeki, sihat, hatta hidup anugerah Allah. Itu yang pertama dibangkitkan oleh hadis itu. Pasal itu kita ada bacaan kan? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Apa maksud dia? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, berdiri dengan sendiri, dengan rahmatmu, tolong aku ya Allah, aku nak hidup. Jangan serahkan aku pada diri aku walaupun sekelip mata, ya Allah, binasa aku. Itulah mafhum daripada hadis itu, seluruhnya dalam bidang kuasa Allah. Pasal itu hadis itu, kalau kita faham, kita tak bergantung pada manusia seperti kita bergantung kepada Allah. Satu. Yang kedua, hadis itu nak mendedahkan apa? Itulah kehebatan dan kemampuan Allah Jalla wa'ala. Kalau hidayah Tuhan ni nak sampai, mata manusia kata, dia ni kalau mati neraka mana nak masuk? Allah mampu bagi hidayah pada orang yang di luar jangkaan. Jadi dengan adanya hadis ni, tak betul lah cakap setengah orang tua-tua, dia tu dah 40 tak main masjid, aku perasan tak main dah. Tak betul. Kenapa? Bukan kata 40, sejengkai dengan neraka Tuhan boleh ubah. Itu nak mendedahkan kemampuan Allah menyampaikan hidayah kepada manusia. Pasal itu kita kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya musarrifal qulub sarrif qalbi. Kemampuan Allah itu tersangat hebat, kemampuan Allah. Allah boleh pilih siapa dia kehendaki. Salam, ya. Tolong huraikan perbuatan tahlil untuk orang mati dan dalam bulan Ramadan. Ustaz, bagaimana kedudukan orang yang tak dapat mesej Islam di akhirat, seperti orang asli yang hidup jauh di pendalaman 200-300 tahun dahulu? Subhanallah. Surah Al-Isra mendedahkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Allah tidak akan mengazab satu-satu kaum sehingga datang kepada mereka itu utusan. Allah. Kalau kita pasti orang asli yang 200-300 tahun tidak ada risalah sampai pada mereka, al-amru ilallah, nasib mereka akan diperhitung di hadapan Allah. Tapi Quran kata mereka tidak akan diazab. Indahnya baju abang cantik, Allah. Indahnya Islam, dia tak menghukum apa yang orang tak tahu. Subhanallah. Ustaz, ya saya
Ustaz, ya, adakah sumber sirah Islam lain selain daripada Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, dan adakah benar mereka Syiah? Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq ini wallahu a'lam, terdapat perbezaan ulama. Ada ulama membantah Imam Malik, tuduh dia Syiah. Ada ulama kata dia Syiah. Cuma beza dia satu orang Syiah yang tidak menunjuk Syiah dia. Dia hanya masuk dalam tulisan-tulisan dia. Masalan, Nabi beranak 12 Rabiul Awal, itu tulisan-tulisan. Bila ulama-ulama hadis tengok Nabi tidak beranak 12 Rabiul Awal, Nabi kata aku suka puasa hari Isnin pasal aku lahir hari Isnin. Nabi sebut hari Isnin, Nabi tak sebut 12. Itu hadis sahih. Siapa yang kata 12? Yang kata 12 ni Muhammad bin Ishaq. Kenapa dia kata 12? Sebab dia kata mungkin kerana Syiah ini ada imam 12, maka Syiah letak tarikh 12. Ada ulama sunnah buat kajian, kalaulah dikatakan Nabi beranak 12 Rabiul Awal hari Isnin, ada ulama sirah pergi buat kajian falak. Dia kaji bintang, dia kaji, akhirnya dia buat keputusan 12 Rabiul Awal pada tahun gajah tu. Berapa? 21 April. Betul? Berapa? Tahun Masihi 1957. Itu hari merdeka. Nabi dilahirkan. Ada ulama ahli falak pergi kaji, dia kata 12 Rabiul Awal pada hari kelahiran Nabi mustahil jatuh hari Isnin. 12 Rabiul Awal tidak pernah jatuh hari Isnin pada tahun itu. Yang jatuhnya apa dia? Hari Isnin lahir Nabi jatuh pada 8 Rabiul Awal. Itulah kata Imam Malik. Ala kulli halnya, perkara itu kita tak perlu perselisih banyak sangat, sebab kita ada sirah-sirah seperti Ibnu Kathir Bidayah wa Nihayah, kita ada Siyar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, kita ada kitab-kitab sirah, tabaqah sirah. Kita ada benda itu telah menyelamatkan kita. Bahkan saya mencadang pada antum, belilah satu buku yang telah diterjemah sekarang ini. Apa dia? Sirah yang masyhur tapi tidak sahih. Bagus buku tu. Dia betulkan balik sirah-sirah, fakta sirahnya menyeleweng berdasarkan riwayat dan sanad. Masalan, Nabi masuk ke dalam gua Thur, tiba-tiba ada sarang laba-laba, Spiderman pergi buat rumah. Ada burung merpati kan? Burung merpati kan? Ada pula satu kawan dia cerita, burung merpati yang duduk depan gua Nabi tu, dia pun melepaskan bom, atomic bom dia lepas tu 7 tahun sudah punya. Maknanya burung ni kena sembelit. Dia kata nak tunjuk kebesaran Tuhan. Maka dalam buku itu masyhur tapi tidak masyhur tapi tidak sahih, dia mendedahkan tidak ada riwayat menyebut burung merpati, tidak ada. Burung merpati tidak ada riwayat. Sama dengan Isra' Mi'raj. Nabi jalan, tiba-tiba Nabi Jibril kata, Muhammad, berhenti sembahyang 2 rakaat. Nabi kata, pasal apa nak sembahyang kat sini? Jibril kata, ini adalah Baitul Laham. Apa dia Baitul Laham? Tempat diperanakkan Nabi. Sebelum Nabi siapa dia? Saya terlupa lah bang. Sebelum Nabi siapa dia? Nabi Isa dia kata. Nabi Isa. Ini adalah cucu Datuk Isa Haji Baru. Dia main daripada Kelang. Allahu Akbar. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jibril kata, Muhammad sembahyang 2 rakaat di situ, kerana di situ tempat diperanakkan Baitul Laham. Ulama sirah kata Nabi hanya sembahyang di Baitul Maqdis, Nabi tak pernah sembahyang dah lepas itu. Riwayat itu ada riwayat yang tidak kuat. Nabi berjalan dalam Isra' dengan Mi'raj. Nabi bau kubur wangi, ya Allah wanginya. Bukan asap rokok, wangi. Kalau asap rokok kubur Firaun. Wanginya. Kubur siapakah ini? Wangi. Nabi daripada Al-Haram, Nabi menuju ke Baitul Maqdis. Wangi itu mai daripada sebelah Mesir. Apa ini wangi? Tiba-tiba Jibril kata, wangi kubur Masyitah. Adakah dia seorang doktor? Kita tidak tahu.
Dia masyitah. Masyitah. Siapa masyitah? Masyitah seorang perempuan yang mushtun, mesikat rambut anak perempuan Firaun. Satu hari dia sikat tu jatuh. Dia kata bismillah laknat Firaun. Anak Firaun tanya, adakah Tuhan lain daripada pak aku? Kata ada. Bapa hang bukan Tuhan, kepala bapa hang pun bukan Tuhan. Maka dia habaq pada pak dia, habaq kat mak dia habaq kat pak. Firaun panggil masyitah, aku ambil laki hang, aku lepas dalam minyak panas. Baik hang mengaku betul-betul, ada Tuhan lain tak? Aku beriman dengan Musa alaihissalam. Dibuang laki, lepas tu nak dibuang anak paling kecil. Allahu Akbar. Masyitah terasalah dalam hati dia kan. Anak tiba-tiba bercakap, Allahu Akbar, keajaiban. Anak tiba-tiba bercakap, keajaiban. Keajaiban, Allahu Akbar. Cantik si mata abang, buat kat mana? Tiba-tiba bercakap, Allahu Akbar. Mak, biar mak kita satu keluarga mati dalam minyak panas. Kita pertahankan ajaran Musa alaihissalam. Akhirnya dibuang masyitah, dibuang anak dia. Mereka syahid kerana mempertahankan Islam. Maka pada malam Mi'raj Nabi bawa wangi dia. Kata para ulama, riwayat ini tidak benar. Sebab apa tak benar? Quran bagi tahu kepada kita, zaman Nabi Allah Musa alaihissalam yang duduk dengan Firaun, ada satu je perempuan yang beriman. Siapa dia? Asiyah dalam surah Tahrim. Kenapa tak disebut dua perempuan? Dalam surah Tahrim kan, surah Tahrim tu turun pasal apa? Pasal satu hari Khadijah nak wafat. Khadijah mana? Binti Khuwailid, isteri Rasulullah. Nabi tengok isteri dia sakit nazak. Ini dalam tafsir Qurtubi. Sakit nazak. Nabi kata, Khadijah, tolong sampaikan salam aku kepada Maryam. Tolong sampaikan salam aku kepada siapa? Kepada Halimah ataupun Kalimah. Dan sampaikan salam aku kepada Asiyah binti Muzahim. Tiba-tiba Khadijah tanya, ya Rasulullah, tak mana aku nak cari dia, ya Rasulullah, aku dah sakit. Nabi kata, Khadijah, Maryam, Asiyah, Halimah ataupun Kalimah. Halimah ni siapa dia? Kakak Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika mak Nabi Musa hanyutkan dalam raga tu, kakak tu yang duk ikut adik tu. Kakak tu masuk dalam istana, buat kerja-kerja. Lepas tu mengadu pada Firaun, ambillah mak saya sebagai menyusu Musa. Besar jasa kakak Nabi Musa. Dia masuk syurga. Maka Nabi kata, Khadijah, Halimah, bagilah anak nama ni, anak-anak perempuan, Halimah, Kalimah. Allah. Jangan buat Halimah jongang. Depa ni mangkak betul lah. Apa salahnya buat Rosmah jongang? Halimah jongang. Halimah itu nama wanita baik. Ya Allah, dia tak jongang. Yang jongang ni orang lain. Jangan kata Halimah jongang. Nama orang baik-baik semua kapit dengan bahasa tak elok. Puak-puak ni yang mau bagi makan apa tak tahu lah. Ya Rasulullah, di mana aku nak jumpa mereka? Apa Nabi kata pada Khadijah? Khadijah, Halimah, Kalimah, Asiyah binti Muzahim dan Maryam, mereka sedang tunggu kamu dalam syurga. Allah. Jibril sampaikan salam pada engkau Khadijah. Taqra'u alaiki salam. Kenapa dalam surah ni tak disebut lagi satu perempuan masyitah sedangkan dia hidup zaman tu? Ini menunjukkan riwayat itu riwayat yang satu. Semua orang tahu Firaun kahwin lama, ada anak tak ada anak. Kalau dia ada anak, dia bela tak Nabi Musa? Kalau dia ada anak, dia bela tak Nabi Musa? Ya, abang comel lah bang. Sampai terbelik dah bang Dia tak bela Nabi Allah Musa kalau dia ada anak. Bagaimana masyitah nak pergi sikat Firaun? Firaun tak ada anak. So ni Firaun mana mai pula ni? Maka kisah itu nampaknya tidak berapa mirip kepada sahih. Maka kita tinggalkan. Maka itulah bila kita nak tafsir,
kita mencari sesuatu yang benar. Ya Allah, pukul berapa nak berhenti? Ya Ustaz, ya saya. Rakyat diminta hidup berjimat cermat. Sekan ni. Ni nak jadi pasal lah ni. Tapi rata-rata pemimpin Islam hidup mewah. Sejauh mana ketaatan rakyat terhadap pemimpin seumpama ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya orang yang celek, orang yang bijaksana adalah orang yang boleh melihat. Walaupun dia buta, dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh menjiwai. Kan biasa dalam rumah kan, saya ada pengalaman dengan anak saya. Saya kata kat dia, Muhammad Hafiz, pergi sembahyang. Masa tu saya dah berkeluar barang daripada kereta. Saya tengok, saya sampai rumah 2:30. Kata, Muhammad, sembahyang tak lagi? Kata, tak lagi, tunggu abah. Tunggu abah lagi. Kalau abah balik pukul 4, sembahyang pukul 4. Pergi sembahyang. Saya duk angkat buku. Lepas tu dia beralih. Abah tak sembahyang. Darah terus naik. Budak kecil ajak orang besar. Darah naik. Kita, kalau kita suruh satu orang buat, tiba-tiba kita buat, orang tu tak buat, apa kita nak kata? Agak-agak abang nak kata apa? Abang nak kata apa? Saya suruh abang sembahyang duha, saya tak sembahyang duha. Abang nak kata apa kat saya? Marah, masih marah. Habis tak ada, abang kata ustaz apa? Abang nak kata ustaz apa? Abang tak kata ustaz apa? Abang baguslah, abang, terima kasih. Habis tak ada, kita kata apa? Mengkak betul, suruh orang buat, dia tak buat. Maka orang yang bijak, lepas tu dia tak mengaji dah dengan ustaz tu. Rakyat yang berjiwa rakyat, pemimpin berjiwa pemimpin, rakyatnya prihatin. Mai siapa pun tak apa jadi pemimpin, tapi sekali dia cakap benda tak betul, 10 kali rakyat akan tolak dia. Jadi tak perlu jawab panjang-panjang, sebab nanti kita akan jadi bersih pula selepas ini. Baik, soalan tadi, nisfu Sya'ban. Nisfu dalam bahasa Arab setengah, Sya'ban bermakna setengah daripada bulan Sya'ban. Kita kata hadza nisfu minas Sya'ban, telah berlalulah separuh daripada bulan Sya'ban. Bermakna lagi separuh sudah nak masuk Ramadan. Itu menunjukkan kita sudah menghadapi kepanasan Ramadan. Lambaian Ramadan sudah datang. Maka apa yang kita kena buat? Kita kena perkasakan tubuh badan supaya sihat nak berpuasa dalam bulan Ramadan. Adapun sambut nisfu Sya'ban yang orang Melayu kita buat ni, sambut dengan makna kata mandi sunat nisfu Sya'ban, dengan makna kata semayang 2 rakaat nisfu Sya'ban, dengan makna kata baca Yasin 3 kali nisfu Sya'ban, kesemuanya ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Soalan. Can I give you one question? One question? Not him, you. Satu soalan. Saya tanya dekat adik kita ni, comel dia. Adik nama siapa? Hikam. Allah. Hikam ni nama kitab besar. Siapa baca kitab Hikam, dia boleh jadi wali abdal. Hikam. Agak-agak satu benda kalau Nabi tak buat, kita buat. Salah tak? Salah tak? Nabi tak baca Yasin 3 kali nisfu Sya'ban, buat kita tak boleh baca? Tak boleh. Kenapa tak boleh baca Hikam? Nabi tak buat. Nabi tak buat. Simple question, simple answer. Answer bukan buka pintu. Answer. Habis. Pasal apa? Jalan kita nak pakai tadi betul tak? Jalan kita nak pakai tadi ni. Jalan nak bertemu Allah ni. Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita tak buat. Susah kan nak jadi Muslim? Tak susah, mudah. Awak kalau buat jadi lagona, tak jadi apa? Bukan jadi kera, jadi monyet apa? Kan tak jadi apa? Cuma hang buat benda Nabi tak buat. Benda yang paling Allah suka kita buat, benda Nabi buat. Benda yang paling Allah tak suka dalam agama ni kita buat, benda Nabi tak buat. Itu sahaja. Saya nak buat juga, silakan. Ada orang pakai highway sampai ke destinasi, ada orang pakai highway sampai ke hospital.
You apa? Yalah, you buat lah. Tolong jawab saya, Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan. Baik. Pendek kata, nisfu Sya'ban, tidak ada sunat nisfu Sya'ban, tidak ada mandi nisfu Sya'ban, tidak ada sembahyang nisfu Sya'ban, dan tidak ada baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Habis, kalau semua tak lebat, nak buat apa? Nak menari? Ada. Jenis lagu ni dia tanya. Mungkin dia makan apa, tak tahu dia tanya. Tak payah menari. Kalau kita rasa malam tu hebat, bangkit malam, berdoa pada Allah. Ya Allah, aku nak puasa Ramadan, ya Allah. Aku nak puasa Ramadan, ya Allah. Aku nak puasa Ramadan, bagi aku sihat, ya Allah. Tolong, ya Allah. Habis. Tak payah menari. Habis Yasin tak boleh baca? Siapa kata Yasin tak boleh baca? Baca Yasin. Tak nisfu Sya'ban pun, baca. Nisfu Rejab, baca. Nisfu Ramadan, baca. Alamat nisfu pun ada. Maka kalau Nabi tak buat, kita tak usah buat. Lebih besar ganjaran di sisi Allah. Soalannya adik kita tanya, ya Umar Muallim, maulid Nabi ni ada ke tak ada? Dia tanya. Maulid adalah, pasal maulid tu hari Nabi beranak. Adalah hari Isnin. Nabi beranak hari Isnin. 12 Rabiul Awal, ulama kita tak sebut 12 Rabiul Awal. Habis tinggi Imam Malik kata 8. Siapa kata 12? Syiah. Kenapa kata 12? Dia kait dengan Imam 12. Syiah Imam 12. Dia kait dengan 12. Maka 12 itu bukan pandangan kita. Bukan pandangan kita. Itu pandangan puak-puak Syiah. Maulid, kalau kita sebut kata hari ni hari Nabi lahir, hari Isnin, kita nak puasa, silakan. Nabi puasa Isnin, Nabi puasa Khamis, silakan. Tapi kalau kita niat saja aku puasa esok hari kerana maulid Nabi, itu tidak benar. Kita puasa kerana hari Isnin, ada dalil Nabi suka puasa, kita puasa. Tapi jangan kita kaitkan Isnin dengan tarikh. Nak cari 12 nak puasa, itu tidak boleh. Kerana ulama sunnah kata Nabi tidak lahir pada 12 Rabiul Awal. Jadi yang kita duk dengar dalam TV kan, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tak silap saya, Suraya mendendangkan lagu ini. Nabi dilahirkan tahun gajah. Tahun itu tahun gajah. Tetapi bukan 12 Rabiul Awal, tetapi 8 Rabiul Awal. Baik. Kalau kita nak selawat pada Nabi, silakan. Umat ini berselawat pada Nabi, silakan. Tapi kalau kita nak sambut dalam bentuk perarakan, ini sempena, ini maulud Nabi, nak buat apa nama, macam perarakan lah. Daripada Padang Kota nak pergi Padang mana ke, Padang Menggali mi Padang Kota. Ini elok kita tak usah buat. Pasal apa? Orang yang lebih sayang pada Nabi bukan kita, sahabat. Seorang pun tak buat. Habis sahabat buat apa? Sahabat mengangkat sunnah Nabi naik sampai ke langit. Umar Al-Khattab memerintah Madinah, apa dia buat? Mengangkat Islam sampai ke benua Afrika. Kita buat itu. Kita ihya'us sunnah. Kita tak payah berarak. Nanti tengah-tengah kita berarak, kebetulan kita pakai baju kuning, topi merah menghambat kita pula, mampu lari tak cukup tanah kita. Maka kita tak usah berarak. Apa yang kita buat? Ihya'us sunnah. Hidupkan sunnah. Hidupkan. Kalau kita kata ini hari Nabi beranak istimewa, 8 Rabiul Awal, pada hari itu bercakaplah tentang sunnah Rasulullah. Bangkitkan sunnah. Apa yang kita tahu pasal sunnah? Bangkitkan. Orang jantan ada janggut sikit, sunnah. Kan? Orang jantan. Orang perempuan jangan simpan janggut. Orang lelaki hidupkan sunnah. Bagus hidupkan sunnah. Kayu sugi simpan di rumah. Kecil tetapi besar di sisi Allah. Sunnah Nabi ni tak ada kecil. Insan kata kecil. Kalau kecil tak perlu hantar Muhammad mai. Kecil bagi orang lain bawa. Tapi kalau Rasul bawa, kesemuanya azim, besar di sisi Allah. Hidupkan sunnah. Sembahyang cara sunnah. Hidupkan sunnah. Faham sunnah. Dan ustaz kata,
Sunnah ini bukan dalam sembahyang sahaja, tapi dalam keluarga sakinah ada sunnah. Tahukah kita ketika kita bercumbu-cumbu dengan isteri, Allah nak bagi pahala yang besar kat kita? Tahukah bang? Allahu Akbar. Ya Allah, seketika kita mendatang isteri kita kerana Rasulullah ajak. Ya Allah, selama hubungan intim dan mesra kita dengan isteri, Allah telah pun memberi pahala yang besar kepada kita. Seperti kita semayang cara Rasulullah, menguruskan mayat cara Rasulullah, kita berhubungan dengan isteri cara Rasulullah. Cara Rasulullah. Apa Nabi kata? Fabda'u bil muqaddimah. Bila kamu nak sama dengan isteri kamu, muqaddimah. Apa dia? Ibda'u bis salam. Mulakan dengan Assalamualaikum. Jangan lompat terus, dia terkejut. Dia ingat orang minta apa. Dia terkejut. Jangan. Fabda'u bil muqaddimah. Subhanallah. Bersama dengan isteri dapat pahala. Ya. Ya Rasulullah, bukankah kami membuahkan nafsu kepada isteri dapat pahala? Ya. Apa pandangan kamu kalau kau puaskan nafsu ke jalan yang salah? Bukankah dia berdosa? Berdosa. Maka Nabi kata, memuaskan nafsu dengan jalan yang halal mendapat pahala. Tapi macam mana? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dampinglah isteri kamu dengan jalan yang paling baik. Paling baik itu Nabi tak ajak. Pasal apa? Kita ni MacGyver. Kita Knight Rider, MacGyver. Kita tahu nak adjust kompas kita tu nak pergi ke mana, kita tahu. Umar Al-Khattab dalam surah Baqarah, Umar Al-Khattab bergegas jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku dengar orang-orang Yahudi kata ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini tak boleh buat. Apa pandangan kamu? Nabi pun tak tahu. Saya Yahudi cakap, bukan betul semua auta. Tiba-tiba turun ayat Allah. Apa dia? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu ibarat ladang. Ibarat ladang tanah yang terhampar. Maka datanglah ladang itu dengan jalan yang paling baik untuk bersemai dan menanam. Dengan turun ayat ni Umar kata apa? Aku faham. Jalan dia duduk jalan tu, dia kata celaka betul Yahudi perkena aku. Celaka betul Yahudi perkena aku. Allahu Akbar. Bersama keluarga dapat pahala. Kenapa? Ihya'us sunnah sakinah. Mengwujudkan. Kita balik-balik kita tidur atas riba bini kita. Damlok baru beli, tak tidur. Kenapa? Ya Allah, Nabi pernah tidur atas Aisyah. Allah beri pahalanya seperti ayat sungai mengalir dalam kubur kita esok. Jangan hidupkan sunnah dalam sembahyang sahaja. Dalam akhlak, dalam keluarga, dalam muamalah. Dan sunnah dalam berhubungan dengan Allah mesti dipelihara. Ketika kita munajat, bagi hati kita bergetar ketika memohon kepada Allah. Jangan bagi hati kita mati dan kaku. Nak beribadat, belajarlah dengan doa kepada Allah. Orang yang nak beribadah, mulakan dengan doa. Doa mengajak kita beribadah kepada Allah. Orang yang nak berakhlak, mulakan dengan salam dan sedekah. Salam dan sedekah mendidik kita berakhlak. Bersedekahlah kepada isteri, kepada anak. Berilah salam pada keluarga. Allahu Akbar. Dan lagi satu apa dia? Suka bagi makan. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lengah dah kaki, cukup dah, tak mau apa dah. Ada lagi satu saja. Ustaz, ya saya. Bagaimana cara untuk kita mempelajari agama dengan ahlinya yang sebenar? Contohnya apa? Sahabat tu loh. Apa contohnya? Contohnya di sebelah pihak mereka mengatakan A adalah muhadis, dan sebelah pihak ulama B mereka mengatakan ulama B adalah muhadis dan mengkritik ulama A kerana tidak mentakwil ayat mutasyabihat sehingga melabel mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Namun dalam kedua-dua buku mereka menggunakan hadis yang sahih. Bagaimana untuk orang awam tahu ulama manakah yang lebih dekat dengan sunnah? Allahu Akbar. Soalan ni kena main kuliah maghrib. Kuliah ni tak boleh nak terang. Kena main kuliah maghrib.
Pendek kata, panjang tak kata, pendek kata. Pendek kata. Kita ada satu bab yang pertama, keluarkan pengajian daripada mengaji sembrono. Dulu Ustaz abang kan, Ustaz tak ada Facebook, tapi ada kawan-kawan di Kelang buat Facebook kat Ustaz. Depa yang tulis Facebook tu. Tapi Ustaz tak ada sepatah haram pun dengan Facebook ni. Baik, tapi depa buat Facebook tu kat Ustaz. Depa yang jawab soalan-soalan tu. Tapi ada baru ni depa tanya Ustaz, ada orang tanya dalam Facebook yang kami buat ni soalan. Iaitu depa bubuh dalam Facebook Ustaz tu satu gambar, satu orang penceramah. Dia kata, siapa kata tak boleh buat maulud Nabi ni, tampang aja mulut dia. Kebetulan kawan yang buat Facebook Ustaz tu, dia termasuk siapa yang kata jangan buat maulud Nabi ni, yang nak kena tampak mulut tu. Yang nak kena tampak mulut tu siapa dia? Orang yang kata mengarut aja buat maulud Nabi ni, iaitu Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Kelantan kata maulud-maulud ni merepeknya. Pasal apa? Pasal kita sayang Nabi, Abu Bakar sayang Nabi. Pasal Abu Bakar 12 Rabiul tak potong kek, ambil bunga rampai, jumpa Nabi berencik-rencik. Merepek dia kata, tak ada sayang tahu mana. Ustaz ni pula kata, siapa kata maulud tak boleh buat, tampak aja mulut dia. Jadi mulut siapa nak kena tampak? Kena buat satu rombongan pergi ke Kelantan, tampak mulut. Ustaz kata dekat kawan call ni, Ustaz kata, sahabat enta tolong tulis dalam Facebook Ustaz, tampang aja mulut siapa baca hadis palsu ni. Bubuh situ. Siapa baca hadis palsu, tampang aja mulut dia. Agama boleh hidup dengan hadis palsu tak? Dia kata, semua Nabi beranak daripada perut mak terus sujud. Oi, Tok Bidan tak terkejut kalau kata. Bukan play a fool. Tapi hang nak bercakap pasal Nabi, hang nak pegang riwayat siapa? Tak pernah seorang hidup zaman Nabi cerita benda tu. Abu Talib tengok Nabi lahir, Abdul Muttalib tengok Nabi lahir, Abu Lahab tengok Nabi lahir. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herkeli dalam hadis Bukhari, sifatkan Muhammad pada kami, dia tak sebut pun Muhammad beranak sujud. Yang disebut kelahiran Muhammad sangat hebat. Semua orang Arab bergembira. Habis tinggi bahasa tu dia pakai. Pun itu Abu Sufyan siapa dia? Pak mentua, father-in-law Nabi. Nabi kahwin dengan anak dia Ummu Habibah. Tak tahu kita tahu daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas hidup zaman Nabi. Aisyah tak meriwayatkan Nabi lahir macam tu, tak meriwayatkan. Bahkan Aisyah boleh tanya kan, ya Rasulullah, masa mak hang beranak hang macam mana? Cik kita, bini kita tanya kan, mak abang beranak hari apa? Kata hari Rabu kan. Abang malam ke siang? Malam. Lepas tu abang gelak tu, malam apa yang tu? Bini kita boleh tanya, kita boleh. Aisyah tak teringat nak tanya, tapi Aisyah tak pernah riwayat. Tapi riwayat ni kata apa? Nabi beranak-beranak sujud. Lepas tu ada celak. Lepas tu duduk-duduk kata Alhamdulillah. Beranak-beranak dia cakap. Ya subhanallah, biar betul yang cerita. Jadi Ustaz kata tampang aja mulut orang ni. Pasal dia suruh tampang mulut menteri besar. Ustaz kata tampang aja mulut dia balik. Tampang aja. Pasal tu nak riwayat, kena riwayat yang benar. Mana boleh riwayat yang palsu? Yang palsu bukan agama. Yang palsu kita mensifatkan Nabi dengan jalan yang salah. Maka bila kita nak mengaji bab ni, tentulah kita kena hadir pengajian. Kita nak kena mengaji mustalah. Bagi orang yang tak tahu, dia melangkah setapak kepada mengaji kitab-kitab hadis seperti Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, mengaji kitab-kitab ni fikih sunnah. Dah kita faham kitab ni, baru kita mengaji perbandingan hadis. Antara dua hadis mana perbalahan dia. One shot tak boleh faham sebab perjalanan dia agak panjang. Ustaz rasa cukuplah dekat tu. Dengan lenguh kaki, dengan lapang perut semua ada. Mudah-mudahan apa yang kita sembang ini ada manfaat kepada Ustaz, ada manfaat kepada kita semua. Semua yang telah dijawab mudah-mudahan hadir. Terima kasih kepada apa nama? Persatuan apa ni? India Muslim.
Oh, ada di belakang. Persatuan Dakwah Islamiah. Persatuan Pertubuhan Dakwah Islamiah. Terima kasih banyak-banyak. Kata orang Melayu, apa nama? Orang Melayu ada pantun macam mana? Apa daun keladi, daun ubi? Macam mana? Daun keladi dia tak gatal Apa orang Melayu punya pantun macam mana? Ada umur panjang jumpa lagi. Macam itulah lebih kurang kan. Ataupun ada umur panjang jemput lagi kan. Itulah orang Melayu. Mudah-mudahan dirahmati. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana ustaz jawab tak kena itu bukan dari agama, itu pandangan ustaz saja. Kalau ustaz tersalah jawab, bukan agama salah, itu pandangan ustaz saja. Yang salah bukan pandangan agama, pandangan ustaz. Yang baik boleh ambil manfaat, yang tak baik tinggalkan sahaja. Daripada siapa pun tinggalkan sahaja. Quran dan sunnah itu pegangan hidup orang Islam. Akhirnya ustaz kata, pegang elok-elok. Kalau orang bercakap agama kepada kita, orang kata agama, satu tanya dia, benarkah daripada Nabi? Sahihkah dari Nabi? Mesti tanya, wajib soalan tu. Dia kata, dengar sudahlah, sahih apa, aku pun tak tahu. Oh, tidak boleh. Itu bukan agama. Hang habaq kat aku, hang pun tak tahu, ikut apa? Tidak boleh. Di mana kami nak semak benda ni? Di habaq Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ala ra'si wal aini, junjung di atas batu jembalah kita. Itu prinsip kita beragama. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia akhirat. Jasa besar antum buat ni, antum sanggup tunggu ustaz duk beletiak pada antum ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih don keladi. Kalau kasih panggil lagi, kalau tak kasih tolong jing ayak tu pilih bang. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Si mata baru. Baru buat kan? Baik, sahabat. Dah.